Hi, hello, assalamualaikum guys. So what's on the market today? So jom kita tengok sama-sama. Okay, sekarang ni kita tengok dekat pair USD Canada dollar. So first thing first, bila kita buka je MetaTrader, apa yang pertama sekali kita kena buat adalah kita check pada trendline pair tersebut. First sekali kita tarik pada trendline dia. Okay, buat je dulu trendline. Okay, buat trendline. Selesai trendline, kita ambil dekat shadow Macam saya lebih suka ambil dekat shadow supaya benda tu kita floating tak banyak. Floating tak banyak bila kita ambil shadow. Ada setengah orang dia ambil kat body lah. Alright, so sekarang ni ambil kat shadow. Tak apa, kalau terkena body pun ambil je kan, tapi ambil shadow juga. So sekarang ni kita okay, cantik. Dah nampak okay, ni adalah trendline. Trendline untuk pair ni lah, USD Canada. Okay, bila saya tandakan trendline, pastikan dekat dalam time frame yang besar. Tapi terpulang dan juga terserah lah kepada anda. Kalau anda seorang yang trader swing, mungkin anda boleh ambil kat H4 ataupun weekly ataupun daily. Okay, sebab time frame besar lagi orang kata respect time frame besar lah. Price akan selalu respect time frame besar. And then kalau scalping dia lebih kepada M15, M30 dan juga M5. Alright, so sekarang ni kita teruskan dengan perbincangan kita yang mana kita dah tandakan trend line. Kemudian tandakan apa? Support dan resistance. Okay, untuk support dan resistance ni, okay, untuk lebih mudah kita tukar kepada line chart. Line chart ni nampak sikit tak serabai macam tadi. Okay, so first sekali, macam mana kita nak cari support and resistance ni? Okay, first kita cari yang kat atas. Itu adalah resistance. Kita letak kat bucu. Kita tanda je dulu resistance yang mana ada pusingan U ataupun V. Ni V. Kalau resistance kita cari yang U ke bawah ni. U-turn. Okay. Yang ni belum lagi. Okay, so kita tandakan support pak. Support kat mana? Dekat sini. Ni dah ada resistance. Kat mana support kita nak ambil? Ni support dia. Okay, tandakan lagi. Mana lagi? Cari lagi support. Mana support? Okay. Okay. Tapi lebih baik kalau kita ambil yang fresh lah, yang berdekatan dengan harga semasa. Alright, sini support dia. Kita dah jumpa satu support. Baik. Alright, so sekarang kat USD CAD ni, apa yang saya nampak? Apa yang anda nampak? Okay, tapi kalau macam saya, apa yang saya nampak? Price dalam keadaan downtrend. Okay. Alright, so kita tengok dia ada buat base ke tak ada. Kita cari spot yang base tu. Sebab dekat base tu adalah sesuatu lah orang panggil. Sesuatu. Dia kuat ataupun tak kuat. So dekat sini kita tengok kat mana base ni. Dia ada buat rally base drop. Kat mana kat sini? Okay. Right. So dekat sini base ni. Okay, jap. Base yang ini, yang saya bulat ni, okay, yang ni dia dah break oleh harga semasa sekarang. Okay, harga naik daripada bawah ni, dia buat base, rally, base, rally, base lagi, rally, dan dia pecahkan base yang sebelum ni. Alright, faham tak? Okay, dan harga akan mantul sampai dekat trendline ni lah. Okay, bila kita sebenarnya kita set perangkap lah. Okay, bila harga mantul dekat trendline ni, apa yang kita kena buat? Kita kena tunggu price action dia. Okay, so apa yang saya nampak, price akan duduk kat sini. Dia akan masuk dekat kawasan trendline ni. Okay,
dekat kawasan kotak hijau tu. Yang kotak hijau kosong ni kan, nanti dia akan masuk dekat kawasan ni. Dia touch pada trendline tersebut. Selepas dia touch pada trendline tersebut, dia buat apa? Dia akan terus turun ke bawah. Dia akan turun ke bawah. Sama ada dia akan turun ke bawah ataupun dia akan break trendline tersebut. Kalau dekat news, kita kena refer juga dekat news, iaitu fundamental analysis. Kita tengok mata wang USD CAD ni ada tak news-news yang kuat ataupun yang akan memberi impak kepada dia, sama ada perdagangannya terbantut ataupun perdagangannya akan menjadi lebih luas dengan faktor-faktor ekspor dan juga import, macam tu. Okey, itu adalah sentimen lah, sentimen untuk kita tahu pergerakan pergerakan ekonomi di dalam dunia ni. Okey, ataupun pergerakan ekonomi pada pair yang kita tengah nak trade. Senang cerita macam tu. Okey, so apa yang saya nampak, price akan touch dulu dekat kawasan ni, kotak hijau ni. Okey, selepas dia touching je line ni, then dia akan terus menurun harga sehingga ke mana dia? Okey, ke mana? Ke sini. Price akan turunkan harga daripada atas ni sampailah dekat trendline di bawah ini. Okey, alright. So tu adalah untuk pair USD CAD. Okey, tapi saya nak tekankan kat sini, saya hanya buat technical analysis je. Okey, ini adalah analisis saya. Bukanlah menandakan ini adalah betul. Memang 100% akan menjadi, sebab kita takkan tahu. Kita cuma hanya boleh menjangkakan harga untuk naik ataupun turun. Jadi kawasan entry kita berada dalam kawasan kotak hijau tu. Okey, dan kita letakkan stop loss siap-siap. Stop loss kita masuk sikit money management lah. Okey, money management kita letak 1:2. 1:2 kita ambil 20 pips ataupun 30 pips. Okey, kita letak 20 ataupun 30 pips untuk stop loss, dan juga kita ambil 1:2. Kalau 30 stop loss, take profit mestilah 60 pips. Okey, so sekarang ni dekat pair EJ dalam time frame H4 boleh nampak satu pembentukan trend, betul tak? Okey, kenapa aku cakap ada satu pembentukan trend? Sebab kalau dekat sini kita boleh tengok dia dah ada support. Yang tandakan ni adalah support, dan kat atas ni adalah resistance. So ni cara-cara mapping untuk kita set up support and resistance lah. Alright, so kita boleh nampak satu pembentukan support dan juga resistance. Okay, dan kemudian kenapa aku cakap dia ada satu pembentukan trend sebab dia ada buat lagi satu higher high, itu resistance, mungkin akan jadi resistance. Okay, ataupun kita boleh ambil daripada yang candle yang sebelum ni. Okay, kat sini adalah ada base. Okay, kalau kita cari kawasan yang ada base, kita cari kawasan yang ada base, iaitu drop, base, drop. Okay, ni base lah ni. Okay, ni drop, base, drop, and then dia buat naik sikit, so dia drop lagi. So kat mana nak ambil ni kan? Okay, kita boleh ambil kat sini. Okay, kita ambil kat sini lah. Alright, base dia tak pernah legit lagi kat sini. Mantap. Okay, so macam tu kita tandakan. Alright, so sekarang ni kita dah ada satu lagi resistance lah, yang mana sekarang ni yang ni. Okay, yang tandakan ni base. Alright, so dia turun dan dia buat base lagi, drop, base, rally. So dia bertukar trend, and then sampai dekat atas ni dia turun balik, tapi dia tak pecah harga bawah ni. Okay, bila dia tak pecah, dia ada engulf, and then
Ini sign lah. Ini adalah candle yang menunjukkan penentukan arah. Okay, bila dia dah buat candle warna merah, candle bearish, okay, kemudian dia buat bullish yang memakan bearish sebelah ni. Okay, kalau korang tak faham, korang boleh cuba inisiatif untuk cari jawapan dia. Okay, kat YouTube ada. Okay, so bila dia tak jadi nak break support bawah ni, dia akan naik harga. Okay, so dia buat rally base rally, and rally base rally lagi, rally base rally kat sini. Okay, so dekat sini kat atas ni, kat sinilah dia akan kita akan tahulah nanti sama ada dia akan naik ke atas ataupun ke bawah. Tapi apa yang aku nampak sekarang, price akan buat satu uptrend lah. Andai kata dia pecah pada harga 126 390. Alright. Okay, situ cantik. So dekat sini kita boleh tandakan lah. Okay, kat situ. Okay, jadi price ni dia akan bergerak. Okay, so kita tukar pada H1. Okay, dah nampak kan, banyak kan. So kita tukar kepada M15 pula. Lagi banyak. Okay, sebab dia bergerak kan. Okay, so sekarang ni aku boleh decide yang mana harga akan turun ke bawah ni, akan turun ke bawah ini. Okay, ke line biru ni, kemudian price akan membuat semula harga naik ke atas. Okay, so kalau nak entry buy dekat mana? Okay, entry buy kita cari dekat base. Cari dekat base lah. Okay, base dekat kawasan atas ni. Okay guys, itu saja setakat ni. So lepas ni kalau korang suka dengan analisis aku buat, sila like, komen dan share je. Dan juga jangan lupa tekan subscribe kat bawah tu. InsyaAllah aku akan buat analisis yang terbaik lagi. Okay, terima kasih guys. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum.